بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الحمد لله وحده الذي صدق وعده ونصر عبده. صلاة وسلاما دائمين متلازمين على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, ibu muslimat tetamu Allah Subhanahu wa taala. Kita mulakan perhimpunan yang penuh barakah dan majlis ilmu yang turut dihadiri oleh para malaikat ini dengan kita panjatkan setinggi puji-pujian dan setinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala atas rezeki-rezeki, kurniaan dan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang masih dipinjamkan, masih direzekikan, dipanjangkan kepada kita. Alhamdulillah. Termasuklah ibu-ibu sekalian, nikmat usia, nikmat umur yang sekali lagi kita direzekikan Allah dapat berada pada bulan Syaban. Alhamdulillah. Seperti apa yang didoakan oleh imam-imam, oleh ustaz-ustaz kita, Allah barik lana fi Syaban wa ballighna Ramadan. Tak ada dah Rejab, sebab Rejab pun dah berakhir. Bahkan Syaban ni pun dah, saya dah lebih seminggu dah, sudah 9 ataupun 10 Syaban dah kita ni. Jadi itulah ibu-ibu sekalian, rezeki dan nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala yang sikit bagi mukadimah untuk kita bagi ingat balik bagaimana bulan Syaban. Antara yang menariknya ibu-ibu sekalian, salah satu kisah besar yang berlaku pada bulan ini di zaman Nabi SAW, punya besar kisah ni, sehingga kan dia ada ayatnya di dalam Al-Quran. Boleh tengok juga kalau siapa yang memang di Quran tu sebagai mukadimah ni, kita tengok sikit, iaitu ayat 144 surah Al-Baqarah ataupun muka surat 22. Ini kalau Quran yang biasa ni lah, insya-Allah sama aja muka surat dia. Iaitu bulan inilah ibu sekalian berlakunya perpindahan kiblat daripada asalnya menghadap ke Baitul Maqdis ataupun Palestin, yang kemudiannya diperintahkan Allah untuk menghadap Masjidil Haram ataupun Mekah. Punya besar kisah ini Allah bagi cerita dalam beberapa ayat. Muka surat 22 tu sebenarnya muka surat pertama juzuk 2 tu. Juzuk 2 kalau kita mula ada pada situlah saya qulus sufaha. Ni kalau beliau dah tahfiz mesti ingat punya. Juzuk berapa dah sekarang? Juzuk saya qul. Saya qul tu maksudnya juzuk 2 lah. Baik. Yang menariknya ibu sekalian, lebih tepat lagi ayatnya kalau nak tengok ayat 144 yang mula dia qad nara. Ayat 144 surah Al-Baqarah. Latar belakang dia sama-sama tengok tu. Mungkin kalau kita perasan, sebenarnya pindah kiblat ni ada kaitan dengan sejarah solat yang baru dia kita sambut 2-3 minggu lepas, iaitu peristiwa Isra' dan Mi'raj. Saya tak tahu surah Ar-Radah ni lah, ada sambutan ke, ada ceramah perdana ke, tidak ke. Tapi banyak juga yang tak ada apa-apa sambutan dibuat. Baik. Yang memang kebetulannya betul Isra' Mi'raj bulan apa? Bulan Rejab. Pindah kiblat ni bulan Syaban. Dari segi bulan tu betul lah, tapi dari segi tahunnya lain. Isra' Mi'raj sebelum hijrah dekat Mekah lagi Pindah kiblat ni kat Madinah. Apa yang mungkin kita terlepas pandang ibu sekalian, bagi kita hidup sekarang ni kiblat tu memang dah sini dekat, memang kita tak ada tukar dah. Yang sebenarnya ketika solat itu mula diperintahkan Allah,
waktu di Mekah lagi. Bayangkan Nabi SAW dan para sahabat solat tu menghadap ke Palestin ataupun Baitul Maqdis. Sedangkan baik Nabi, baik Kaabah, baik sahabat semuanya di mana? Semuanya ke Mekah. Nabi pun di Mekah, Kaabah pun ada ke Mekah, sahabat Nabi pun ada di Mekah. Ini satu gambaran betapa uniknya kita dalam agama ni punya pilihan. Sebab itu tolong ingatkan anak-anak kita, keluarga kita, sebab sekarang ni trend. InsyaAllah di kalangan yang hadir ni tak ada hal kan, memang tip-topnya okey. Di kalangan anak muda kita sekarang ni satu trendnya ramai yang hatta perkara syariat, perkara agama pun sangat banyak timbulkan persoalan. Dipertikaikan, dipersoalkan. Kadang tanya tu bukan dia tak tahu tapi sekadar nak timbulkan keraguan, kemuskilan. Jadi kalau kita lihat perintah-perintah Allah ni kan, seperti yang kita tahu, tidak semuanya ada hikmah ataupun ada rahsia. Kerana seperti ayat tadi kan yang tadi kita baca, sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Sami'na wa ata'na, asal kita sepatutnya orang beriman, apa yang menjadi kebaikan dalam diri kita adalah dengar dan taat. Kita terima arahan, terus buat. Macam itulah sahabat Nabi, macam itulah Nabi. Dibayangkan lebih jelas dalam konteks kita pindah kiblat yang kita bincangkan di awal ni. Untuk bawa siapa yang berhadir, bagi mukadimah kita tengok sikit. Sebenarnya dah habis Syaban nanti tak ada cerita dah. Sebenarnya Syaban ni kita tengok muka surat 22 ayat 144 surah Al-Baqarah. Pindah kiblat tu punya berlaku bulan ni. Dia di peringkat awal tu solat diperintahkan Allah, semua tu ada kat Mekah, tapi menghadap ke Palestin. Itulah riwayat menyebutkan, maka Nabi ketika di Mekah tahu apa yang berlaku? Nabi cuba adjust menghadap Palestin, tapi Nabi bagi dapat juga menghadap Kaabah. Nabi pilih angle dia kan. Sebab kalau kita fikir logiknya, bila nak menghadap Kaabah kan susah lah kan nak menghadap Palestin. Nabi bagi dapat je. Dalam riwayat pun Nabi cuba dengan menghadap di sudut Yamani. Ada Kaabah kan ada 4 sudut. Ada sudut Hajar Aswad, ada sudut Syami, sudut Yamani itu mungkin yang paling kena lah angle dia, untuk dapat juga menghadap ke Kaabah, dapat menghadap Palestin. Jadi baik-baik kalau kita fikir secara akal yang sejahtera kan, tak tersampaikan. Semua tu ada kat Mekah tapi menghadap ke tempat yang jauh. Nabi tak nak pergi Masjidil Haram tu, Masjidil Aqsa. Lagi sama tu, Masjidil Haram tu sebenarnya jangan bayang dalam kita. Zaman Nabi SAW sebenarnya Kaabah tu memang Kaabah saja, sekitar ada semua lapang. Dinding tak ada, bangunan tak ada, binaan tak ada, apa tak ada. Di mana zaman Nabi itu nak pergi Kaabah tu sangat senang. Tapi bila tiba waktu sembahyang ngadap lain. Boleh pergi waktu lain, tapi bila tiba waktu solat ngadap ke Palestin. Itulah asalnya. Maka peristiwa ini riwayat sebut, akhirnya Allah beri kebenaran hadaplah ke Kaabah tu bila dah ada kat Madinah. Bila Kaabah dah tak ada depan mata, baru boleh ada turunlah ayat ni. Baik itu kita sebutkan di awal tadi asas kita dalam beragama ni adalah kami dengar dan kami taat. Kami dengar dan kami patuh. Dah tak ada depan mata baru boleh ngadap. Waktu ada kat depan mata tu tak boleh. Dan berlangsung lama. Nabi dan para sahabat menghadap Palestin, Masjid Al-Aqsa ni lama daripada Mekah tahun lebih. Dah hijrah pun masih lagi. Cuma bezanya Mekah dan Madinah. Ni kalau sampai ingat kita dah cerita dulu sejarah solat Jumaat. Solat Jumaat tak ada waktu di Mekah. Azan pun tak ada waktu di Mekah. Walaupun solat tu tahun lebih, maknanya para sahabat solat tu tengoklah matahari. Memang azam yang kuat tu. Bayangkan nama kita ada alarm, ada jam, ada reminder, ada kalender, ada takwim kan. Pun ramai yang terajak semayang. Itu yang ada subuh gajah lah, subuh dinosaur lah kan. Padahal nama kita ni apa yang tak ada. Reminder waktu solat, janganlah kata bunyikan telefon. Sekarang ni dah boleh bunyi dekat jam. Canggih sekarang kita ni. Reminder solat boleh bunyi kat jam sebenarnya. Itu pun ramai lagi kita yang tidak menjaga kewajipan solat ikut waktu. Jadi setelah hijrah ke Madinah, barulah ada solat Jumaat. Dekat Mekah memang tak mungkin. Orang kafir sangat jahat. Ada yang kena bunuh, ada yang sesor dan sebagainya. Di dekat Madinah bila dapat solat Jumaat,
Antara solat jemaah dan azan mana dulu? Ya, sejarawan menyebutkan hatta azan tu kemudian baru ada. Solat jemaah mula dulu. Jadi bila ada solat jemaah, sahabat-sahabat yang dapat hadir ni orang fikir yang tak dapat datang. Kalau itu sifat orang beriman, dia tidak hanya memikirkan diri sendiri, ya, dia fikir orang lain. Semua benda mereka akan buat berjemaah. Hatta makan pun dalam Syama'il akan dalam bincang. Di sini pun ada mengaji Syama'il. Nabi SAW sentiasa makan berjemaah. Bahkan Nabi tak ada pinggan. Kita pinggan kan betih je, berapa harga bunga apa. Yang lagi sedih dia kan, pinggan tu dalam masa yang lama duduk mana? Duduk dalam lemari. Kan pakai je lah pinggan orang lain kan. Pinggan orang sini dah tak tahu lah. Dia Nabi naik pinggan tak ada. Kenapa? Kerana Nabi sentiasa makan berjemaah dengan cara menggunakan talam, menggunakan dulang. Di semayangnya cakap lah, mestilah jemaah. Lalu bila dah ada solat jemaah, apa jadi isu yang baru tak pernah timbul sebelum ni? Isunya Yahudi-Yahudi Madinah dok perhati Nabi dan para sahabat semayang. Dia perhati tu bukan nak ambil iktibar, nak contohi memang tak ada lah. Ni bukan macam orang berdakwah tepi jalan, street dakwah tu kan. Semayang tepi jalan, orang tertarik. Sebenarnya Yahudi-Yahudi ni mereka perhati untuk apa? Untuk cari apa yang boleh dikutuk, yang boleh diaibkan ke, diejek dan sebagainya. Dan nak cari keburukan ni Ibu sekalian, memang jumpa, janganlah kita tak jumpa. Cari keburukan pasangan pun jumpa insya-Allah. Cari keburukan seorang ni pun insya-Allah jumpa. Memang benda ni atas kita. Itu yang orang kata kan, kalau mata tu mata lalat, yang nampak tu benda kotor je lah. Kalau mata tu mata lebah, insya-Allah kita jumpa benda yang wangi-wangi, yang elok. Dia Yahudi ni nampak, padahal solat tu mengarah Tuhan, dia nampak dia tak kena. Iaitu Nabi dan para sahabat ketika solat menghadap ke Palestin, menghadap Majlis Aqsa. Lalu akhirnya jadi modal kepada mereka. Wih, Muhammad ni punya tiru kita. Ingatkan dia betul-betul Rasul terakhir lah, gitu gini. Rupanya ketika dia solat, kiblat dia pun menghadap ke tempat kita juga. Ialah kan Palestin tu tempat dia orang lah kononnya. Didakwa itulah tempat bagi orang Yahudi. Dia bila orang Islam zaman Nabi menghadap ke Palestin juga, jadi modal lah untuk mereka mengutuk Nabi SAW dan para sahabat. Duk ikut belakang lah, duk sindir lah, duk friendly lah, duk kutuk. Lama-lama Nabi pun dapat tahu lah kan, benda tu jadi gosip, dah jadi bohong belum. Dan akhirnya Ibu Bilal turunlah ayat ni. Ayat ni Masya Allah boleh menginsafkan kita. Ayat 144 tu boleh tengok dia punya maksud dia. Bismillahirrahmanirrahim. Qad nara taqalluba wajhika fis sama. Sebenarnya ayat ni adalah berkaitan dengan ayat atas, tapi kita baca ni je lah, sebab ini sebagai selingan dia. Maksud dia apa tu? Qad nara, kerap kali wahai Muhammad, selalu kami melihat, kami nampak, kami tahu wahai Muhammad. Dia tuan-tuan banyak Ibu sekalian, bukan Allah tak tahu. Allah sampai kata nara, kami nampak, kami tahu. Apa dia? Taqalluba wajhika fis sama. Kamu sehingga mengangkat muka-muka ke langit. Sebab apa ni? Memintakan kepada Allah supaya kiblat tu dipindahlah ke Mekah. Minta kepada Allah supaya Kaabah lah jadi kiblat. Ya Allah Tuhan, janganlah menghadap Palestin lagi, janganlah menghadap Masjid Aqsa lagi. Pengajaran di sini yang pertama saya nak kongsikan betapa bersungguhnya Nabi berdoa. Malu kita ni boleh kata dengan Nabi ni kalah semua punya. Bab semayang sunat pun kalah, bab sedekah pun kalah, bab berjihad yang cakap kan, kita tak minta lah berlaku perang kat Malaysia ni. Dia dalam segala benda kalah kita, rupanya dalam berdoa pun. Dan inilah benchmark tanda aras yang Nabi letak. Bersungguh dalam doa ni bila kalau pelik, tolong catat, tolong ingatlah. Bateren kita orang Melayu ni pelik. Saya di Mesir pun tak ada selain tu. Kita bila ada kesungguhan untuk apa-apa hajat, munajat ke, apa benda ke, cara kita apa? Cara kita orang lain ni doa, kan? Mak hantar nasi abang 40 bungkus buat main hajat. Lah kan, orang lain nak kena doa tu dia. Rasanya suruh orang bersama kan? Biasa je kan, main hajat untuk itulah, untuk inilah. Soal hajat tu ni tak ada hal, okey je. Itu juga antara cara yang betul untuk berdoa. Sebab doa orang lain ni juga doa yang makbul. Dalam hadis pun fi zahril ghaib, doa orang di belakang kita yang kita tak tahu, itu juga doa makbul.
Masalahnya trend kita ada sembahyang hajat apa semua ni dalam macam tuan hajat tu doa ke tidak? Itu isunya. Lainlah kalau tuan hajat tu nak terbaring kan. Doakan supaya jemaah kita ni dah koma lama terbaring. Tu tak ada hal kan, dia pun tak sedar. Ni jenis yang tuan hajat pun sihat ni. Dalam macam lama hantar sana hantar ni, orang lain sembahyang, orang lain doa, tuan badan tu ada ke tidak? Doa dia, kesungguhan dia meminta kepada Allah Ta'ala. Apa ukuran dia? Ibu-ibu sekalian, cara lahir ada kan? Jangan kita tak ada. Ustaz bukan boleh kita sembahyang doa lah hati je ke? Kan? Ataupun kita ada ustaz bukan doa bangun tengah malam, tu cukup lah kan? Okey lah. Apa-apanya secara lahir ada benchmark dia. Standar arah dia ni lah dia. Nabi bersungguh dalam doanya sampai ke tahap Nabi angkat muka dongak ke langit. Dalam tafsir kata, bila angkat muka ni otomatik maksudnya apa? Tangan pun diangkat tinggi-tinggi. Tangan angkat tinggi, muka dongak. Dan itulah cara Nabi berdoa bila ada hajat yang besar. Itu yang pertama kita sebut. Sebenarnya selama kita hidup ni pernah tak doa macam tu? Anak nak masuk sekolah ke, kita sakit ke, operation ke, nak pergi apa ke, dapat projek juta-juta ke, pernah tak macam tu gaya kita berdoa? Yang sebenarnya inilah tanda arah yang Nabi tunjuk kepada kita. Berdoa itu bukan hanya sungguh-sungguh tu bagi nasi ke orang, bangun tengah malam, tapi dengan bentuk cara yang ada kaedah ditunjuk oleh Rasulullah SAW. Jadi ini yang pertama ibu sekalian. Kalau ada dah pernah buat macam ni, alhamdulillah. Itu orang kata bukan mengada-ngada, itulah apa yang Nabi buat. Angkat tangan kepala ni, tapal lubang ni maksudnya dongak. Kan bila dongak muka tangan kat bawah kan. Yang tangan kat perut ni selalu bila kepala bertunduk. Kan itu. Yelah dia yang orang kata minimum dia paling-paling terangkatlah tangan tu. Kan. Sebab banyak juga orang kita terutama yang amin-amin kat Melaka ni kat perut je tangan. Tak terangkat kan. Yelah perut awak pun macam bumper dah. Letak kat perut dia. Itu cerita tu terang katalah. Jadi kalau yang saya betul lah kat tahap muka. Tapi kalau memang doa tu hajatnya besar, sangat penting, urgent dan sebagainya, tengok ni. Nabi dah lama tunjuk bismak ya Allah sampai sebut. Ni ayat ni jangan ingat Nabi sebut, ini ayat yang Allah sebut. Maknanya cara ini cara yang diiktiraf oleh Allah Subhanahu wa taala. Angkat muka, angkat tangan tinggi, itulah orang kata kesungguhan kita dalam meminta kepada Allah. Dan bukan kisah ni saja ibu sekalian. Cuba ingat balik kisah perang Uhud, perang Badar. Siapa yang biasa baca sirah mungkin dah dengarnya. Sebelum perang Badar macam ni juga Nabi doa. Sebelum betul-betul berlaku pertempuran tu, Nabi berdoa kata Abu Bakar angkat tangan tinggi, angkat muka, kain atas bahu jatuh. Angkat tangan tinggi kan. Abu Bakar yang datang daripada belakang pujuk Nabi, wahai Rasul, cukup dah tu. Pasti Allah akan makbulkan. Cara logiknya Nabi sekalian, patutnya doa macam tu kita kita patutnya, sebab doa kita bukan makbul kan. 10 minta antara 12 Allah Taala tu. Tu kita doa kan. Tapi yang berlaku terbalik. Manusia yang makbul doa ni lah. Manusia yang tak ada dosa ni pula, Masya Allah, sangat-sangat bersungguh dalam doa dan munajatnya kepada Allah. Malu kita. Dia cara logik akalnya kita lah yang kena double triple kan. Kita patutnya, sebab halangan kita dalam makbul tu banyak. Tapi yang berlaku terbalik kan. Ada apa-apa, hantar ke orang. Yang lagi depan lagi, hantar ke muka doa tu. Kan. Zaman dulu caranya ada buku tu. Ini saya dah cerita lah, sebab saya besar memang di masjid. Ingat lagi ada buku untuk tulis doa. Tulislah tu imam, tulis di sebelah, tulis adik-beradik, tulis semua, tulis Masalahnya sampai ke Mekah tak tahu kan orang tu baca ke tidak. Entah-entah di bawah depan Kaabah lah kan, ya Allah Tuhan, kemampuan ya Allah semua ni kita lagat pada baca. Benda tulis tak tahu kan. Itu orang kata dulu gitu, sekarang lagi depan. Pasal kan. Ni jangan lupanya orang tu tengah tidur ke, tengah tawaf ke, tengah sa'im, tak tahu, masuk hajat supaya minta. Boleh belaka, boleh, tak ada masalah. Cumanya jangan sampai kita ni terlupa lah untuk minta sungguh-sungguh. Yang caranya pun ada. Jadi jangan ingat benda tu hanya semata-mata bangun malam ke,
hantar kat orang ke, tapi cara tu pun ada diajar oleh Rasulullah SAW. Dan bayangkan bila lama Nabi buat gini. Sebab dalam riwayat menyebutkan, saya tak tahulah tafsir masing-masing tu, tengoklah kat tepi-tepi tu kau ada cerita dia. Tapi dalam hadis sahih menyebut lepas hijrah ataupun sampai pindah kiblat berapa lama? Antara 16 ataupun 17 bulan. 16 hingga 17 bulan barulah kiblat tu pindah. Boleh kira pun sebenarnya. Nah, kalau siapa rajin pun kira. Hijrah berlaku bulan Rabiul Awal. Walaupun nama dia Maha Hijrah, awal Muharram kita panggil kan, tapi hijrah bukan berlaku bulan Muharram, berlaku bulan Rabiul Awal. Nabi tiba Rabiul Awal campur 17. Jawapan dia apa? Sya'ban lah. Sya'ban tahun depannya baru pindah kiblat. 17 bulan. Allahu a'lam, kemungkinan selama itu kot. Selama itulah agaknya Nabi minta angkat tangan tinggi, angkat kepala, sebab Allah kata kerap kali. Nah, kan tengok kita yang terjemahan kan, kerap kali, Quranara, selalu. Kerap kali wahai Muhammad, kami nampak, kami bukan tak tahu, bukan tak nampak. Ini pengajaran pertama ya, jadi lepas ni lah apa-apa hajat kita masing-masing ya. Kalau ada yang nanti lepas ni tak sihat ke, ataupun ada apa-apa munajat penting dan sebagainya, ni jangan lupa bahagian kita ni. Caranya macam mana ya? Tunjukkanlah dengan cara yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW ya. Orang paling makbul doa macam ni raya je kan. Kita yang tak pernah pun pula relax je ya, dia punya doa tu sempur-sempur je kan. Ya Allah Tuhan macam biasa oleh Allah, amin. Itu kita kan. Dalam macam yang sama lah, kita nak sebut bagi mukadimah. Pengajaran kedua bila tempohnya lama, bulan Sya'ban tahun depan barulah Allah benarkan pindah kiblat. Ayat tu boleh tengok bawah tu, fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Itu ayat keizinan tu. Qadanara tu Allah beri endorsement lah Allah akui lama Nabi minta. Yang bawah tu, falanwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Perkataan tardaha itu juga kalau boleh tengok, itulah asal kepada perkataan redha tu. Dia jadi Melayu dah. Dia Allah akui Nabi lebih suka menghadap ke Mekah. Qiblatan tardaha, kiblat yang kau sukai wahai Muhammad. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Justru hadapkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram. Itulah di masjid yang saya yakin semua dah pergi kan. Mesti semua dah pergi punya lah. Siapa nak pergi umrah, nak pergi haji, mesti dah pergi masjid Qiblatain. Dalam masjid itulah berlakunya pertukaran perpindahan kiblat. Pengajaran kedua lah kali kita tengok ayat kita yang sebenar. Tempoh masa tu, Masya Allah, madu kita. Kita sendiri minta maaf, saya pun sama kan. Kadang-kadang kita dalam berdoa memohon, kita kurang sabar. Minta tu nak segera. Yang lagi sedih dengan dia berdoa tu bukan selalu pun macam ni ya. Doa tu jarang-jarang. Kadang doa tu kalau ada pun aminkan imamnya doa je kan. Apa imam minta kita tahulah. Pakai amin kat belakang. Ni macam doa mungkin kadang-kadang, jarang-jarang. Tapi bila tiba kita minta, bila ada apa-apa yang penting terduduk ke, kena musibah ke apa ke, Masya Allah, ramai dengan kita bila meminta tu tak ada esok bagimu. Ya Allah Tuhan, hari ni juga kalau boleh ya Allah. Kan? Dia dah macam minta ke bini dah. Nak kopi sekarang juga, besok minta beli. Bini awak boleh lah nak minta macam tu Atau minta macam minta kata, aku nak sekarang juga tak boleh je. Dalam masa yang sama, hakikatnya Allah itu Maha Pemberi. Jadi bila Allah Maha Pemberi, maka Allah yang beritahu bilakah dan apakah yang paling layak untuk kita. Dia menunggu lama ni jangan ingat kita je kena. Sampai ada yang putus asa mengeluh. Entahlah Ustaz, saya doa tak dapat pun. Mula dia dah kebuk. Entahlah Ustaz, saya dah hantar doa sana sini dah tak jadi apa pun. Mula dia suruh-suruh dengan Allah. Sedangkan mungkin dia terlupa ataupun tak pernah tahu kisah ni lah. Ini antara bukti Nabi ni pun Masya Allah lama menantikan makbul doanya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Padahal tak ada dosa ni. Kena ingat, Nabi dengan kita ni memang jauh sangat, jauh lah. Tapi Masya Allah, hatta munajat dan permohonan Nabi ni pun tidak serta-merta dimakbulkan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia sabar itu hatta dalam meminta pun sabar itu hatta dalam berdoa pun. Datang mustahil, apa yang kita dapat nanti lain macam yang kita nak. Cuma dalam kisah ni Nabi dapat lah.
Jadi tempoh ni Masya Allah kan. Bayangkan selama 17 bulan tu mayang aja kena ini kan, mayang aja kena kutuk. Kita paling-paling pun tak ada tu datang floor ni saya rasa okey je kan, lenggang je datang tadi. Siapa bertanda naik dia? Ya. Maknanya masa tu Rasulullah dengan itu ikutnya Ya. solat di Kaabah lah. Cuma hadapnya di sana kan. Jadi tak adalah saya punya imaginasi bila pagi kiblat dia berjalan ke depan ke belakang. Kalau dia solat di Kaabah hadap ke sana, maknanya dia paling sikit je lah kan. Ini cerita tu bila. Tak apa, soalan yang bagus. Gini. Bayang dia berjalan daripada depan ke belakang. Okey. Mayang di Kaabah ni, mayang di Kaabah ni kalau dekat Mekah tu ialah. Tapi kalau dekat Madinah lepas hijrah, dia orang mayang tu kat Madinah. Dia orang mayang Madinah kat Masjid Kiblatain tu lah. Baik, mungkin persoalannya teknikal macam mana dia pindah tu lah kot. Kan? Cara berpindah apa semua tu. Baik. Ada pun menghadap ni kena ingat, sebelum datang arahan ni memang menghadap ke Palestin. Memang menghadap ke Masjid Aqsa. Dekat Mekah pun gitu, dekat Madinah pun gitu juga. Okey. Bila datang arahan ini, lepas berbulan-bulan Nabi punya lama semayang, punya doa lama tu baru dapat makbul. Ada pun dalam riwayat menyebutkan teknikalnya berlaku serta-merta. Serta-merta tu maksudnya terus pada waktu yang sama. Dia dalam Masjid Kiblatain tu kalau siapa ingat, arah yang lama tu ada dia punya, saya rasa marmar putih ke apa, lupa dah. Dia ada arah lama yang ada Palestin sini, mihrab dia lah yang sekarang ada ke Kaabah yang ini. Kalau tak salah dengan saya dia ada macam tanda dia marmar putih ke batu putih gitu. Dia macam soalan yang tanyakan, memang dia punya arah tu jauh lah macam depan dan belakang pun. Sebab Madinah tu tengah. Kalau kita bayang betul, atas Palestin, Mekah tu bawah. Jadi Madinah tengah-tengah macam orang kata pusing. Saya fahamkan mungkin tanya kata contohnya tu lah. Jadi dengan macam Rina fahamkan apa yang tadi kata, mungkin kata contohnya ni Kaabah. Kita menghadap, kalau sekarang ni kita menghadap Kaabah, jadi kalau kata waktu yang kita menghadap di bernama apa Masjid Aqsa tu, jadi kita tak menghadap Kaabah tu yang maksudnya. Masa tu memang. Ya. So sebelum datang perintah ni memang tak ada Kaabah, memang tak ada. Sebab memang bertentangan. Kalau kita orang betul, memang Palestin tu atas, kita cakap atas je lah. Madinah tengah, Mekah bawah. Jadi macam sini Kaabah, sana tu lah kot, sana tu Masjid Aqsa tu. Baik, jadi memang arah pertentangan, tak ada sipi-sipi lah. Boleh sipi-sipi waktu sebelum hijrah. Sebelum hijrah boleh, sebab Kaabah di depan mata, bolehlah sipi-sipi kan, dapat sikit. Tapi bila dah hijrah, dah tak boleh sipi-sipi dah. Dia apa yang berlaku ni memang ada Palestin lah awal tu. Setelah turunnya arahan ini, dalam hadis sebut dia berlaku waktu siang. Sama ada zuhur ataupun solat asar, tapi confirm solat siang. Dan serta-merta lah pindah kiblat itu berlaku. Cuma dalam hadis tak ada sebut secara detail sama ada Nabi batalkan semayang balik ke, ataupun tengah semayang tu sendiri berlaku pergerakan, Allah alam Tapi nak bagi faham sini, kalau berlaku pergerakan pun waktu solat boleh ke tidak? Kena ingat, waktu tu Nabi penyampai wahyu masih hidup. Dia boleh penyampai wahyu masih hidup, tak ada isu. Kalau mungkin Nabi berjalan-jalan pun tak ada hal. Sebab apa? Sebab Nabi penyampai wahyu, tak ada masalah. Utak macam mana Ustaz? Rasanya kalau berjalan kompom lebih 3 langkah, letaklah kan 30 langkah masalahnya. Sebab Nabi masih hidup. Baca teknikal memang bukan sengit dia betul beralih terus. Dia sama ada batal solat ke, semayang balik, ataupun terus ada pergerakan sebab bergerak dalam solat ni sebenarnya tak ada masalah kalau betul-betul ada keperluan. Kalau siapa ada, saya tak tahu di sini ada mengaji tak fiqh manhaji. Saya dah habis solat dalam perang. Kalau siapa tahu solat dalam perang, bayangkan hatta boleh solat sambil menembak pun. Saya menembak sambil naik kuda, sambil memanah ke, boleh solat itu berlaku. Syarat dia kena ada keperluan lah. Tak boleh nak berlatih-berlatih kan. Lepas ni jom berlatih sembahyang dalam perang dia tak boleh berlatih tu. Kena ada sebab baru boleh buat. Jadi teknikalnya tak ada apa masalah kalau betul-betul kita pernah belajar secara keseluruhan. Dalam perang tu boleh berjalan-jalan waktu solat. Boleh
bernaik kuda apa semua lah. Cuma yang pastinya arah dia memang lain. Dia bukan sengit atau tidak, memang terus pindah terus dia punya arah. Jadi dah siapa yang dah pergi kan, bayanglah macam mana masjid tu. Saya pun dah lama lah, saya pergi umrah 2010 dulu. Anak bos orang, sekarang anak 3 dah. Jadi itu apa yang kita ambil sebagai iktibar. Pengajaran keduanya ibu sekalian, maka kalau ada kita berdoa, kita munajat kepada Allah, sabarlah. Kalau selagi belum dapat, belum makbul. Alangkah Nabi ni pun manusia terbaik, doa yang makbul ni pun Masya Allah lama, berbelah bulan barulah turunnya ayat ini. Allah izinkan pindah tu, pindahnya kiblat tersebut. Dan riwayat menyebutkan berlakulah kisah ni bulan Syaban tahun 2 Hijrah. Tahun 2 Hijrah ni macam-macam benda berlaku. Puasa kita insya-Allah kalau panjang umur ni pun mula tahun 2. Zakat fitrah pun mula tahun 2. Raya pun solat raya pun mula tahun 2 Hijrah juga. Perang Badar pun sama lah. Jadi mungkin sebulan sebelum Syaban, dalam masa yang sama perang Badar tu berlaku bulan Ramadan. Selang sebulan je, bulan Syaban pindah kiblat, bulan Ramadan berlakunya perang Badar. Jadi kalau siapa minat sirah, bulan 2 tahun 2 Hijrah ni macam-macam kisah besar berlaku dalam hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, itu mukadimahnya sebenarnya. Tapi saya rasa rugi kalau kita tak bincang. Sebab kita jumpa setahun bulan sekali kan, Syaban pun tahun sekali je. Itulah sikit kongsian. Mungkin kalau ada soalan saya buka sebelum kita tengok ayat kita. Ya. Saya ni kurang dengar, tak dengar. Masa Nabi dapat perintah pasal kiblat tu, waktu solat kan. Waktu tengah solat tu apa ke? Oh. Waktu dia dapat wahyu. Kalau baca dalam Sahih Bukhari, dia tak ada sebut detail itulah. Sama macam cara pindah juga. Tak sebut detail. Atau perawi pun menyebutkan berlaku siang. Sama ada zuhur ataupun asar. Kadang saya baca dia kata masa asar, jadi dia move ke belakang, nak berpusing sebab benda tu 180 darjah. Dia berpusing. Boleh jadi lah. Kena baca huraian dah. Sebab dalam hadis ni pun tidak sebut detail. Wahyu turun untuk semayang ke, kemudian dia pindah tu ramai-ramai berjalan ke. Itu kata teknikal yang tak payah kita peninggalkan. Sebab cerita tu dah berlalu pun. Tapi yang confirmnya memang kisah tu sahih. Berpindah kiblat tu berlaku di masjid Kiblatan. Agaknya mungkin tanya orang yang jaga masjid tu, dia boleh cerita lah kot. Sebab ini cerita yang terlalu detail sangat. Kena buka kita tak usah lah. Baik, Alhamdulillah. Barulah kita tengok ayat kita yang sebenar, iaitu masih lagi dalam surah Al-Waqi'ah. Baik, kalau tak salah tanda saya ni ayat 62. Kita berhenti itu muka surat 536 juzuk yang ke-27. Alhamdulillah ibu-ibu muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dibuka sama-sama siapa yang di Quran. Ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afara'aytum ma tahrusun a antum tazra'unahu am nahnu zari'un law nasha' laja'alnahu hutaman fadhaltum tafakkahun. Kita ambil tu kan 3 ayat sampai ayat 65 sebab dia ada kaitan. Lagipun ayat ni pendek-pendek. Baik, ayat pertama kita bagi ni ataupun ayat 63. Firman Allah bermaksud afara'aitum, maka adakah kamu kata mentadabbur, memerhatikan, kamu fikir tak? Begitulah kalau maksud bahasa kita, kamu fikir tak? Ma tahrusun, segala apa yang kamu tanam tu. Ini tanam memang maksud literal tanam. Mungkin ada terjemahan masing-masing itu dalam kurungan bumi ataupun tanah. Quran saya ni ada dalam kurungan tanam di bumi ataupun di tanah. Baik, sebab itu kita terus sambung sebab ayat ni dia jadi tak faham kalau kita baca tu saja. Dia Allah tanya, segala apa yang kamu tanam-tanam tu pernah kamu perhati tak? Pernah tak kamu memikirkannya? A antum tazra'unahu am nahnu zari'un. Bawa
Firman Allah bermaksud, adakah kamu yang menumbuhkan benda-benda itu ataupun kami yang menumbuhkannya? Itu gabungan dua ayat ini barulah boleh kita faham soalan yang ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu muslimat yang dirahmati Allah, seperti sebelum ini banyak kali lah kita sebut, apa je Allah tanya, kena ingat pastinya benda itu benda penting. Ini sifir mudah dalam kita tadabbur ayat-ayat Quran. Sebab benda ada dalam Quran pun penting lah. Bila Allah tanya lagi penting. Dan bila menariknya Allah tanyakan di sini tentang tumbuh-tumbuhan. Baik, jadi kita nak bincangkan sikit apa pentingnya benda ni. Terutama tumbuhan ni kita rasa biasa lah kan. Ustaz rumput tu Ustaz dia bagi tumbuh Ustaz, saya tak baca pun. Kan, sampai pening kepala. Dia mungkin benda yang biasa dengan kita tengok, akhirnya kita tak rasa benda tu besar dan penting. Dia macam kesihatan macam mana dia sebut. Ramai kita, saya pun sama lah hanya baru menghargai apa yang ada di tubuh badan ni bila dah tak ada kan. Bila dah sakit baru terasa sepenuhnya ada lutut. Bila lutut dah tak ada lah kan. Bila lutut tu dah sakit gitu gini. Saya pun sama kalau kata macam saya ni contohnya gigi lah, tak tahu gigi itu jaga juga tapi jenis tercabut sendiri tahu-tahu patah je. Itu contoh kan kita lalui perkara yang dah dicabut oleh Allah Ta'ala barulah kita terasa penting. Baik, jadi apa yang besarnya tubuh ni? Yang pertamanya ibu-ibu sekalian, terus pengajaran untuk dua-dua ayat ni, iaitu tumbuh, tumbuh, membesar dan hidup. Ia adalah keistimewaan Allah Subhanahu wa taala. Ini pengajaran pertama. Memang betul-betul istimewa bagi Allah saja menumbuhkan, membesarkan dan menghidupkan. Kerana realitinya dalam kita ni selalunya berpikiran banyak akan kita nak beli tu, nak beli ni. Sebenarnya beza dengan hasil ciptaan manusia, benda tu dah terjadi dengan sedia. Ada tak terlalu beli kereta kat sini kena tunggu 9 bulan dulu kan, 9 bulan kat kilang tu je. Tapi daripada dekat rumah sampai nak guna 9 bulan tunggu. Kereta saya belum besar lagi kan. Kan pelik orang dengar kan, engkau ni benda ni kita bukan beli terus boleh pakai dia kan. Itu nak kata je beza dengan kita ada kan inventor lah ataupun penciptaan dan sebagainya, tapi cara manusia terus benda tu ada. Kita tak mampu melahirkan sesuatu yang memerlukan membesar, tumbuh dan hidup. Terus jadi. Dalam masa yang sama sekaligus menunjukkan betapa luar biasanya kehebatan Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang menanam tahu lah kan, baik dekat dapur ke tepi tingkap ke. Banyak sebenarnya kan sayur-sayur kita yang mudah tumbuh ni. Cili antaranya kan. Cili ni contohnya jangan main buang, tak tahu je tumbuh cili kat tepi longkang. Kan, tak tahu tumbuh je cili tu dekat tepi jalan kan. Daripada biji tu dia boleh tumbuh mudah. Baik, jadi ini yang pertama. Secara langsung proses ini adalah proses yang merupakan keistimewaan Allah SWT. Bahkan kalau kita nak cuba pun kalau kita nak cuba pun tak mustahil benda tu tak berjaya. Baru je berlaku baru ni. Malam ke 2 hari lepas kalau siapa ikut antara kejayaan sains yang mengagumkan lah 2-3 bulan lepas, bagaimana manusia untuk pertama kali dalam sejarah dunia mampu menggunakan jantung haiwan. Saya tak sebut dah binatang apa, kita tahu lah kan binatang haram tu lah. Sebenarnya tak boleh nak kita persoalkan juga memang itu paling sesuai pun. Kalau tanya doktor orang Islam pun, memang makhluk ke bawah pendek tu tak tahu macam mana sangat sesuai dengan tubuh kita ni. Sebab kalau compare binatang lain kan, kebu ke, kerbau ke, lembu ke, unta ke, binatang-binatang ni tak sesuai dengan tubuh kita ni. Jadi pada akhirnya yang sesuai itulah binatang yang haram tu. Jadi dicuba-cubalah disambungkan jantung binatang tu kepada manusia. Berjaya pembedahan tu berjaya, memang luar biasa lah. Sebab tubuh kita ni kalau siapa biasa baca kes-kes pemindahan organ, selalunya daripada awal lagi kubur dah tolak. Hatta buah pinggang pun daripada awal lagi dia dah tolak, badan tu dia tak nak anggota tu. Tapi sempatlah orang tu hidup bulan lebih. Dah meninggal lah semalam. Malam tu 2 hari lepas. Itu contohnya. Pada akhirnya yang kita katakan kemajuan pencapaian sains pun dia tertakluk dengan
keizinan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu memang kecoh satu dunia, berjaya guna jantung binatang. Lepas ni tak payahlah guna jantung mesin ke bateri ke apa, tak payah dah. Rupanya sebulan hidup kan. Yang pakai bateri lagi lama hidup. Kan elok panjang umur kan. Tak adalah mati-mati lagi. Jadi maknanya apa yang kita lihat pada akhirnya tumbuh hidup besar tu memang orang kata sesuatu yang sangat istimewa, tak termampu kita nak begitu. Kita ada produk pun benda tu terus jadi. Apa yang kita keluarkan benda tu terus ada. Dia tak melalui proses macam ciptaan Allah. Baik, kemudian yang keduanya Ibu-ibu sekalian, ayat 64 tu utamanya boleh tengok perkataan tazra'unahu. Ya. Tazra'unahu dengan ujung kali itu sama tu. Asal dia yang pertama cari huruf zai. Ya, zai, kemudian huruf ra, kemudian huruf ain. Zai ra ain tu ada sama dekat ujung pun ada juga. Zai ra ain itulah asal dia. Maksud dia tanam. Ya, tanam ataupun benda yang disuburkan lah gitu. Kan bila kita tanam kan kita tak baya, kita jaga. Ataupun kalau nama kita ni, ia juga diistilahkan tani, pertanian dan sebagainya lah. Baik, pada pengajaran kedua, tazra'u ni adalah satu peringatan daripada Allah SWT. Pada akhirnya, walaupun zahir usul tu kita buat, tapi Allah ni kat sini di hujungnya tetap perlukan bantuan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini pengajaran kedua. Walaupun cara logik lahirnya kita yang buat kan, kita yang tanam, kita cari tanah, kita yang letak je, lepas tu baru tumbuh, kita baja, kita yang siram air. Tapi Allah ni amnahnul zarimun, ataupun kami sebenarnya yang menumbuhkan benda tersebut. Jadi ibu-ibu sekalian, sebagai pengajaran kedua, inilah yang kita katakan sebagai tawakal sebenar. Usaha tu pihak kita, tapi berjaya tu pihak apa? Berjaya tumbuh elok tu pihak Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi benda ni terpakai untuk apa saja. Hatta masak pun kan, dah ikut masak satu-satu resepi. Saya masak sambil buka YouTube dah. Kadang-kadang orang kita dah ada TV kat dapur kan. Dapur tak cukup TV ke depan, dah masuk alam dah TV ke depan tu. Kat dapur pun ada TV. Itulah katanya, dah ikut satu-satu step-step dia pun, cara-cara dengan campur, dengan penimbang tepung semua ada lah. Tak jadi dah. Kan? Dia tak jadi itu ni infrah tu macam orang kata macam tadi esok bagimu. Memang tak masak dah lepas ni, buang asam betul tak jadi pula. Itu contoh kita lihat. Pada akhirnya tidaklah kejayaan itu semata-mata dengan apa yang kita usaha. Sebab hasil itu adalah kerja Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah juga terpakai untuk anak-anak, untuk keluarga. Memang kadang Allah uji seseorang tu dengan anak, kan? Sampai orang pun heran tengok, dia ni suami isteri okey, anak pula. Jadi anak tu ni pun antara contoh yang sama lah. Pada akhirnya ia adalah rezeki daripada Allah Ta'ala. Jadi kalau siapa yang dia bagi ni, alhamdulillah anaknya memang soleh, solehah, tak ada apa masalah, syukur tu kan. Pada Rasul-Rasul pun diuji dengan anak tak menjadi ni, iaitu Nabi Nuh AS. Sedih. Kalau berlaku kita macam Nabi Nuh tu, bayangkan anak tu bukan kata rumpit ke jahat ke, anak tak Islam. Ni kita orang masjid ni, orang surau tak Islam ni, bayangkan kalau meninggal tu maknanya tak boleh langsung apa benda pun. Talqin tak boleh, kubur pun kubur lain, tahlil tak boleh, semua tak boleh. Mungkin pindah rumah kita malu, bayangkan. Gambaran betapa beratnya dugaan Allah ke atas Nabi Nuh AS. Yang lagi beratnya anaknya mati depan mata. Ini tengah-tengah Allah sebut. Bila mana Allah Ta'ala bercerita Nabi Nuh nampak dia, nampak dia kat bawah. Ya bunayya arkam ma'ana, wahai anakku naiklah. Dalam ayat pun Nabi Nuh ajar naik tanpa syarat. Tak suruh mengucap dulu, kau kena sembahyang dulu ke, kena sunat dulu ke, tak ada. Naik je. Kenapa tak naik, confirm mati. Anak tak naik, anak dia menjawab lagi, Sa'awi ila jabal, wahai ayah, kau pergilah, kau ke panjat bukit-bukit yang ada ni. Tak sempat panjat Teruslah anaknya mati dalam tu juga. Wahala bainahumal maut fakana minal mughraqin. Anaknya mati lemas di depan matanya sendiri dalam keadaan yang tak Islam. Waliyadillah. Syak tu.
Itu dugaan yang berat kita lihat. Mudah-mudahan kita tak ditimpa begitulah ujian anak-anak yang seperti mana berlaku ke atas Nabi Allah Nuh AS. Baik, inilah dua perkara yang dapat kita ambil daripada ayat 63 dan 64. Pada akhirnya kita yang buat kan, kita tanam, kita baju, kita apa semua macam masalah, kita inilah menjadi ke tidak. Itu sebenarnya rezeki daripada Allah. Kemudian sebelum tadi pun kita dah sebut tentang proses kejadian makhluk tu sangat istimewa. Kita tak mampu nak tengok. Dia bolehlah membesar, bolehlah dia jadi hidup, berkembang. Itu benda yang kita pun tak terpuas lah. Walaupun kita ni hebat, ada kepandaian dan sebagainya. Baik, ayat seterusnya, iaitu ayat 65, kata Allah lagi, lau nasya'u la ja'alnahu hutaman fadhaltum tafakkahun. Sekiranya ataupun kalau, lau ni mungkin asal kepada kalau lah. Sebab lau dalam bahasa Arab tu kalau juga. Jadi kalau siapa yang Qurannya tulis bawah tu sekiranya, kan? Sekiranya macam kalau lah. Sekiranya nasya' kalau kami kehendaki, la ja'alna, pasti kami akan jadikan benih yang ditanam tu lah, ada pokok ke benih ke, hutaman fadhaltum tafakkahun, dia akan jadi kering, tak hidup pun, atau kata tak menjadi pun, dalam keadaan sehingga kan kamu ni pun heran, kenapa pula dah tak hidup ni. Dah tanam sebelum ni okey je, yang tanam sebelum ni cantik je, tiba-tiba yang ni tak hidup pula. Baik, ayat 65 ni sebenarnya lanjutan pengajaran yang kedua tadilah. Bagaimana hasil di hujungnya itu sepenuhnya rezeki daripada Allah Subhanahu wa taala. Sampai Allah sebut tu, fadhaltum tafakkahun, sampai kamu berheran ada punya. Kenapa ini tak jadi pula? Macam kes masak tadi kan, dah ikut step by step, setiap pasang YouTube lagi sambil masak, ini tak jadi juga. Rupanya salah bio kan, ada juga kan. Ada kan, raya ni pun saya dah masuk asrama umur 10 tahun ni. 10 tahun dia dah masuk asrama, jadi daripada kecil memang saya dah masak lah. Kadang tak menjadi itu mungkin dikarenakan periuk tu kan, dia punya guna besi lain kan, punya guna besi tak apa-apa lah. Itu contoh yang kita lihat. Pada akhirnya Allah tegaskan di sini, rezeki itu termasuklah apa yang berjaya kita perolehi. Bukan maksudnya rezeki itu umur panjang, duit banyak, sihat dan sebagainya. Ni berjaya tak berjaya itu pun adalah rezeki daripada Allah SWT. Sekarang ni pula kebetulan contoh semasa lah saya kongsi. Apa yang mungkin tahu, sekarang ni sebenarnya tempoh budak-budak menunggukan keputusan masuk sekolah apa, MRTM ke, sekolah kerajaan ke, termasuk anak raya tu. Jadi mungkin kita rasa anak kita tip-top ke, so memang A saja, tak pandai, dia tak huruf lain, dia huruf A je. Dia tak reti dah C ke D ke. Tapi rupanya bila apply tak dapat pun kan. Bila minta dapat lain, bila minta rupanya jadi macam lain. Itu juga contoh apa yang akhirnya diperolehi oleh kita sepenuhnya adalah rezeki kurniaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau adalah kita nak juga, mintalah sungguh-sungguh macam cerita awal kita tadi. Minta sungguh-sungguh pada Allah kalau nak juga sekolah sekian, tempat sekian untuk anak tu belajar dan sebagainya. Baik, terus kita sambung ayat yang berikutnya. Lalu kata Allah lagi, inna lamuramun bal nahnu mahrumun. Sesungguhnya kami. Itu dua perkataan sebenarnya. Dia gabungan inna pendek dengan na panjang. Inna pendek campur na panjang jadi inna. Sebab inna pendek pun ada juga. Kalau siapa yang baca Quran selalu tadarus dan sebagainya, mesti biasa jumpa kan inna tapi dia nun bulat gitu je. Contoh yang paling popular surah Yasin lah. Inna ashabal jannatil yawma fi syughulin fakihun. Itu inna pendek kan. Inna yang memang macam biasa lah, inna pendek. Yang ni inna panjang. Sebenarnya bila inna panjang dia gabungan dua perkataan, inna pendek dengan na, iaitu kami. Jadi kalau inna pendek itu macam surah Yasin tadi, maksud dia sesungguhnya saja, tak ada kami. Inna ashabal jannah, sungguhnya ahli-ahli syurga.
Adapun bila na panjang, maknanya sesungguhnya kami, iaitu Allah Subhanahu wa taala. Hebatlah, cantik. Kalau betul kita minat dan tadabbur Al-Quran, masya-Allah, sampaikan ejaan pun ada beza. Saya baru je beli, tak boleh baca lagi. Satu buku yang sangat menarik. Dia kaji perbezaan ejaan dalam Quran pun. Yang saya ingat betul Ihsan, Pak anak saya seorang nama Ihsan. Ihsan yang punya dalam Quran, ejaan yang penuh. Kalau ejaan Jawi, siapa yang pandai Jawi kan? Ejaan penuh dia alif ha sin alif nun. Ihsan, dia 5 huruf lah. Alif ha sin alif nun. Rupanya ihsan dia penuh tu sekali dalam Quran. Ihsan disebut rasanya berbelah-belah kali, 13 kali kot dalam Quran. Baki yang lain je. Oh, ija kita tak ada masalah lah. Kalau tu ija kita nak ikut buku, kena tanya dia orang basuh lah. I sahih, I depan ke, I ke, A double ke, ihsan ke, A1 ke. Itu ikut kita punya kamus lah. Tapi sebaliknya ejaan yang banyak dalam Quran adalah alif tu satu je, iaitu dekat sin tu. Dekat sin tu rupanya yang banyak Allah gantikan dengan tanda tegak kecil tu, tanda mat. Baca panjang juga yang ada alif ke, yang tak ada panjang, tak ada alif ke, baca panjang sama je mat tu. Tapi yang banyak dalam Quran adalah digantikan alif tu dengan tegak mat kecil. Dia ada ustaz kita kaji. Yalah, ulama dah kaji sebenarnya, dia Melayu bukanlah. Dia rupanya bila yang satu-satunya ihsan yang penuh ada alif betul tu, rupanya itu ihsan yang Allah tuju kepada orang Yahudi. Dia orang Yahudi kan nakal, jahat lah, macam-macam, dia berfi'il. Bila Allah sebutkan ihsan tu dengan ejaan penuh, itu punya cara Allah nak menegaskan betapa teruknya mereka ni ihsan pun tak ada. Dalam bahasa Arab, satu kaedah yang saya nak kongsi sikit. Ni kalau ada wifi boleh tulis. Dalam bahasa Arab, perkataan bila bertambah huruf, dia menegaskan. Bila huruf tu bertambah, maksudnya lebih lagi benda tu ditekankan. Contoh ayat tahlil kita. Kalau siapa yang biasa baca ayat tahlil kita tu, laha ma kasabat wa alaiha maktasabat. Mula-mula ma kasabat, kasabat tu kaf sin ba ta. Laha ma kasabat 4 huruf. Wa alaiha maktasabat. Maktasabat tu dah bertambah dah. Dia jadi mim, alif, kaf, ta, sin, ba, jadi 5. Dalam terjemahan kita sama aja. Laha makasabat wa alaiha maktasabat. Kamu dapat apa yang kamu usaha dan kamu atas apa yang kamu usahakan. Dua-dua bahasa kita usaha. Rupa-rupanya dalam bahasa Arab lain. Bila bertambah huruf maknanya apa? Maknanya maktasabat itu merujuk kepada dosa. Dosa ni kenapa bertambah huruf? Dosa ni sebenarnya susah nak dapat. Baik Allah tambah huruf nak bagi tahu dosa susah nak dapat sebenarnya. Siapa yang banyak dosa maknanya apa tu? Maknanya dia sungguh-sungguh buat dosa. Itu maksud dia. Sebab antara dosa dengan pahala, nak dapat pahala ni sangat senang. Bayangkan kita pagi ni saja kan. Daripada bersiap tadi dah pahala. Datang pahala lain. Nabi sebut majlis ilmu tu ikut langkah kaki. Ni kita datang naik roda kan. Ustaz jangan kira tak tayar tu 4 tayar. Entah kan mana kita tahu. Tapi confirm Allah kata, Nabi kata pahala tu ikut langkah. Ni duduk ada pula. Pahala majlis ilmu lain, pahala itikaf lain. Berapa kali duduk ni? Satu dah duduk kan? Satu duduk. Tapi pahala duduk, bahkan ada pahala majlis ilmu, ada pahala itikaf. Dia nak nampak pahala ni, ulama tafsir kata sangat senang. Daripada datang sampai balik ni insya-Allah mentantah berbelah-belah jenis pahala terdapat. Dan dosa sebaliknya dia memerlukan kesungguhan. Kalau kata mencuri tu kan, kena ada dulu bendanya. Mencuri barang sendiri tak bagi mencuri. Alhamdulillah berjaya mencuri duit sendiri kan. Itu ngada-ngada dalam duit sendiri tak ada curi dah. Duit pasangan kita pun tak ada bagi curi kan. Walaupun Nabi senyap-senyap merembat daripada wallet dia, orang tu tak tahu. Tapi dah memang suami kita punya, tak ada curi apa tu, memang suami kita punya jugalah. Baik, jadi nak dapat dosa tu susah. Dia memerlukan kepada betul-betul nak buat, kena ada niat betul-betul. Terbuat dosa pun kadang-kadang tak dosa. Ni contohnya kalau jahil kan. Dalam semayang, dia dah tahu tak boleh gerak banyak kali. Contoh mu'alaf kan. Dia tergerak banyak kali, tak batal semayang dia. Sebab dikirakan dia masih jahil. Dia baik itulah dalam ayat tahlil tu, wa alaiha maktasabat.
hanya dosa atas apa yang dia buat. Rupanya bila tambah huruf menunjukkan nak dapat dosa tu susah. Pada dalam bahasa Arab bila huruf bertambah maka dia bermaksud benda tu lebih susah ataupun lebih ditekankanlah. Itu menariknya kalau betul-betul kita kaji tadabbur sampai beza ejaan pun ada maksud. Baik. Kita tengok balik ayat kita ni. Lau nasya'u la ja'alnahu hutaman fadaltum tafakkahun inna la mughramun. Sungguhnya kami benar-benar orang yang menanggung kerugian. Kami ini merujuk kepada manusia lah, bukan Allah Ta'ala. Rugilah kita nampaknya, dah tanam ni tak hidup pula, dah tanam ni tak menjadi pula. Lagi sekarang contohnya kan, tiba-tiba tak ada mana mesti hujan. Kita bayangkan kita dah habis dah bulan 12 lama, bulan 3 dah pun. Bulan 3 pun separuh dah. Tapi Masya Allah hujan macam bulan 12. Siap dengan Pahang pun bawa habis banjir, Kelantan pun bawa habis banjir, dengan tanah runtuh lah apa benda semua. Masya Allah banyak dugaan musibah. Jadi doa lah Ibu sekalian, mudah-mudahan terselamatlah kita. Contoh macam banjir sekarang ni memang dah tak ada kawasan dah. Dia rasa nak banjir katul lah banjir. Itu yang berlaku 2 hari lepas ni. Tul, awan besar tu banjir. Tak pernah banjir kat Tol. Tapi sepanjang highway tu tak banjir, dekat Tol je banjir. Disebabkan memang sekarang ni hujan tu bertempat. Dia hujan tu setempat banyak. Tiba-tiba banjir dekat KL, banjir dekat Tol. Itulah kita lihat. Maka ini maksud kata ni, mereka-mereka inilah yang menanggung kerugian bila mana hasil mereka itu tidak dikurniakan kejayaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bal nahnu mahrumun. Bahkan kami orang-orang yang tidak mendapat hasil. Mahrumun tu sikit saya nak kongsi cara perkataannya. Boleh tengok situ yang pertama huruf ha. Mahrumun tu ha pedas tu kan. Kemudian ra, kemudian mim. Cuba bayang perkataan apa tu. Ha ra mim tu lah yang jadi perkataan haram tu. Haram maksudnya tak boleh. Dia mahrumun, jadi maksudnya bahkan kamilah orang yang tak dapat. Itu maksudnya orang yang dihalang lagi tu. Mahrumun, orang yang diharamkan dapat, yang dihalang untuk dapat. Itu maksud cara bahasa literalnya. Asal daripada perkataan harama, haram lah, iaitu tak dapat, tak boleh, dilarang. Jadi mahrumun, kamilah punya orang yang rugi, tak dapat hasil dia, tak berjaya apa yang diusahakan. Baik. Ibu-ibu muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita nak simpulkan pembincangan kita pagi ini, iaitu ayat 6667 tu. Sebenarnya ayat 6667 tu itulah dalam istilahnya sebut nadimin, penyesalan. Penyesalan dia sebenarnya dalam Islam, apa yang kita kena jaga Ibu sekalian? Sebaik-baiknya menyesallah waktu sekarang masih hidup. Ni waktu hidup, waktu tengah siang ni, sekarang adalah waktu yang terbaik untuk menyesal. Kenapa? Di dalam Al-Quran banyak menceritakan orang yang menyesal tapi bila dah mati. Menyesal tapi bila mana dah berada di alam akhirat. Dia mudah-mudahan ayat ini, dua yang terakhir 6667 ni kita ambil tibah. Kalau kata kita buat dosa ke maksiat ni sekarang lah patutnya nak bertaubat ke menyesal ke. Kalau dah di akhirat nanti mau menyesal, itu yang dalam surah Sejadah tu. Saya tak tahu sini ada ke tidak pagi Jumaat baca Sejadah. Bahkan subuh lambat sangat ada kan. Subuh kan lambat sangat, alhamdulillah kan dah cepat sikit. Itu waktu 6 malam dah. Orang yang bekerja pun pening kan. Nak sembahyang ke ofis kan memang habis lah. Nak sembahyang ke rumah kan bila nak keluarnya. Jadi sekarang ni kalau mungkin ada lagi Sejadah, itu ayat yang muka surah sebelah tu, atas sekali. Walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim. Itu ayat menyesal sebenarnya. Kalau kamu dapat lihat orang yang berdosa ni ketika mereka semua tunduk depan Allah. Ini tunduk menyesal lah. Apa kata mereka? Rabbana absarna wa sami'na farji'na. Ya Allah Tuhan, kami dah tengok ya Allah, kami dah dengar ya Allah dahsyatnya azabmu, farji'na. Farji'na tu maksudnya balikkanlah kami ya Allah. Nak balik apa? Berfikirlah waktu tu bumi tak ada lah.
Dah kiamat maknanya bumi pernah tak ada, tapi mereka minta balik. Itulah istilahnya orang yang terlambat, betul? Terlambat menyesal tu. Dia minta balik sebab apa? Farji'na na'mal salihah, untuk kami buat baik. Dia ayat menyesal ni dah lama dah ulang, dia bagi jemaah kan. Tengok. Boleh tengok, baca ke anak-anak kita. Saya tak ingat ayat berapa, surah Jadah, tapi muka surah kedua. Muka surah kedua atas kali surah Jadah. Boleh tengok situ ayat betapa menyesalnya orang dekat akhirat sampai nak balik bumi. Nak balik dalam keadaan untuk beribadah. Padahal bumi pun tak ada dah. Alam pun dah hancur, musnah dah. Baru nak balik. Inna muqinun. Sungguhnya kami orang yang menyesal. Barulah kami tahu gitu. Itulah apa yang dapat kita sambung pagi ini. Alhamdulillah. Yang di awal tadi saya kongsikan sikit kisah besar yang berlaku pada bulan Syaban, iaitu peristiwa pindah kiblat. Ya Allah ada pun cerita dalam Al-Quran ayatnya. Dan itulah apa yang kita kongsi tadi dalam berdoa. Kalau ada betul-betul hajat yang besar, kitalah yang minta sungguh-sungguh. Buat macam Nabi, angkat tangan diri, angkat muka. Begitulah Nabi minta. Dan itulah cara dalam kita menundukkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah apa yang dapat kita kongsikan. Saya pun tak tahu bulan depan macam mana. Tak ada kot meeting macam mana yang tiba. Oh, ya, apa-apa boleh maklum ke lah. InsyaAllah ada rezeki, kita sambung nanti. Okey, tak kira ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatan wa salamun ala Rasulillah. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih.